ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-25. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan syarahan kitab yang kedua, yakni kitab akidah. Dalam kitab akidah ini kita akan membicarakan bab risalah Qudsiyah, sambungan bab risalah Qudsiyah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk kepada pelajaran baru malam ini, saya bawa sedikit imbasan daripada perkongsian kita yang lalu. Kitab Ihya Ulumuddin ini dia terdiri daripada 40 kitab. Kitab yang kedua itu dinamakan kitab akidah, Qawaid al-Aqaid. Kitab yang kedua atau kitab akidah ini dia terdiri daripada 4 bahagian. Salah satu daripada bahagiannya itu dinamakan Risalah Qudsiyah. Dalam pelajaran yang lepas kita kongsikan tentang Risalah Qudsiyah rukun yang ketiga. Jika tuan-tuan masih ingat, Risalah Qudsiyah ini dia ada 4 rukun. Setiap satu rukun itu ada 10 perkara. Rukun yang pertama tentang beriman dengan zat Allah. Rukun yang kedua tentang beriman dengan sifat-sifat Allah. Rukun yang ketiga tentang beriman dengan af'al Allah. Rukun yang keempat tentang beriman dengan Rasulullah dan kepimpinan umat. Jadi dalam kuliah yang lepas kita dah tengok rukun yang ketiga tentang beriman dengan af'al Allah Ta'ala, yakni perlakuan Allah ataupun pekerjaan Allah. Keempat-empat rukun ini sebenarnya merupakan huraian kepada isi kandungan 2 kalimah syahadah. Empat-empat perkara ini berada dalam 2 kalimah syahadah yang kita ucapkan itu, yang kita yakini itu. Apabila dikatakan kita ini menyembah Allah yang esa, kita mengesakan Allah, apanya yang kita esakan tu? Yang pertama kita esakan zat dia. Yang kedua kita esakan sifat-sifat dia. Yang ketiga kita esakan af'al dia. Jadi rupa-rupanya di dalam 2 kalimah syahadah itu ada cerita besar. Cerita besar tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, dan juga tentang Rasulullah SAW. Jadi kebanyakan orang mereka tak sedar pun ada cerita tentang zat, tentang sifat, tentang af'al ini. Kerana biasanya yang kita faham bila sebut 2 kalimah syahadah ini terhad kepada terjemahannya sahaja. Tidak ada ilah selain Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita lebih kepada terjemahan dia. Kepada isi kandungan dia itu jarang-jarang dibincang. Jadi Risalah Qudsiyah ini dia menghuraikan isi kandungan yang 2 kalimah syahadah itu. Dalam kuliah yang lepas kita tengok rukun yang ketiga, beriman dengan af'al Allah. Jadi secara ringkasnya ada 10 perkara. Yang pertama, kita mesti yakin 100% bahawa semuanya adalah kerja Allah. Semuanya Allah yang buat. Makhluk ini Allah yang buat. Seluruh isi alam makhluk ini Allah yang buat. Segala pekerjaan, segala perbuatan, segala perlakuan makhluk dia pun dia juga yang buat. Jadi pada hakikatnya Allah buat semua 100%. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah pencipta segala sesuatu.
Dan dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan sesungguhnya Allah yang membuat kamu, dan Allah juga yang buat apa yang kamu buat. Jadi semua yang berlaku ni semua Allah yang buat, 100%. Yang kedua, kita mesti yakin 100% bahawa Allah yang menjadikan segala usaha dan ikhtiar makhluk. Yang kita kata kita berusaha, kita ada membuat pilihan. Yang kita buat pilihan tu pada hakikatnya Allah yang buat. Semua dia buat. Yang kita duk fikir, yang kita duk usaha, yang kita duk buat ni semua dia yang buat. Pada hakikatnya 100%. Tak ada yang lain yang buat. Dari segi syariatnya nampak macam kita yang buat. Dari segi hakikatnya Allah yang buat semua. Yang ketiga, kita mesti yakin 100% bahawa usaha dan ikhtiar hamba itu tetap dalam kehendak Allah juga. Kita duk pilih nak duduk di sini ke nak duduk di sana. Tiba-tiba kita pilih nak duduk di sana. Yang kita pilih nak duduk di sana tu sebenarnya dah dalam kehendak Allah. Allah dah tahu dah kita nak duduk di sana tu. Kalau kita pilih nak duduk di sini, yang tu pun dalam kehendak Allah juga. Allah dah tahu dah kita nak duduk di sini. Bila dia tahu? Dia tahu sejak azali lagi. Sejak sebelum dia menjadikan makhluk. Masa tu dia dah tahu dah siap-siap. Dia dah tahu dah kesudahan segala makhluk. Orang ni ke syurga kah, ke neraka kah, taat kah, engkar kah, hidup lama kah, mati awal kah, semua dia tahu siap-siap. Kerana dia yang rancang. Bila dia rancang ni? Dia rancang ketika azali. Ketika itu belum ada lagi makhluk. Masa tu dia dah rancang siap-siap apa yang akan berlaku. Jadi apa juga usaha kita, apa tindakan kita, apa ikhtiar, apa pilihan yang kita buat, semuanya berada dalam kehendak Allah, dalam kemahuan Allah. Tak terkeluar langsung. Seterusnya, yang keempat. Perkara yang keempat, kita mestilah yakin 100% bahawa tidak wajib bagi Allah memberikan taklif. Kalau kata golongan Mu'tazilah, wajib Allah bagi sesuatu taklif kepada makhluk ni. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tak wajib. Kerana bagi Allah ni tak ada apa pun yang wajib. Nak menjadikan kita ni pun tak wajib. Atas kemurahan dia saja. Sekiranya dia tak buat kita pun bukan satu kesalahan. Dan dia tak kurang apa-apa sikit pun. Kerana dia sempurna. Makhluk adakah, makhluk tak adakah, dia macam tu lah juga. Dia sempurna, tak perlu pada makhluk pun. Jadi tak wajib bagi Allah untuk buat sesuatu, termasuklah nak menjadikan kita ataupun nak memberikan bebanan taklif kepada kita. Tak wajib. Yang kelima, kita mesti yakin 100% bahawa Allah boleh meletakkan satu bebanan yang tidak disanggupi oleh kita. Apakah buktinya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 ada satu doa, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan ke atas kami apa yang tidak kami sanggupi. Berdasarkan doa ini, kata Imam Ghazali, maksudnya memang ada benda-benda yang kita tak sanggup nak selesaikan, tapi Allah letak pada kita. Sebab tu adanya doa ini. Dan buktinya lagi, Allah tetap menyuruh Nabi Muhammad berdakwah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal Allah dah tahu dah Abu Jahal dan Abu Lahab tidak akan beriman. Macam mana Allah boleh tahu? Dia tahu kerana dia yang rancang macam itu. Bila dia rancang? Dia rancang pada azali lagi. Bila azali tu? Sebelum adanya mana-mana makhluk. Dia belum buat makhluk lagi, dia dah rancang siap-siap dah. Abu Jahal tidak akan beriman. Sungguh pun Allah dah sedia tahu yang Abu Jahal tidak akan beriman, tapi dia letakkan satu bebanan, satu tugasan, satu kerja kepada Nabi Muhammad supaya berdakwah kepada Abu Jahal, supaya ajak Abu Jahal masuk kepada agama Islam.
Allah tahu dah Abu Jahal tak akan beriman, tapi dia bagi satu bebanan ke atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dia pergilah jumpa Abu Jahal, ajak beriman, dan sampai ke sudah pun Abu Jahal tidak beriman. Maksudnya tugasan untuk bagi Abu Jahal ni beriman, masuk Islam ni, tak akan mampu ditanggung oleh Nabi Muhammad. Dia tak akan berjaya buat, tetapi Allah tetap suruh dia pergi buat. Samalah juga kes macam Nabi Musa dengan Fir'aun. Samalah juga dalam kes Nabi Ibrahim dengan Namrud. Jadi memang betul lah, kita mesti yakin 100% Allah boleh letakkan satu bebanan kepada kita yang kita tak sanggup nak selesaikan. Yang keenam, kita mesti yakin 100% bahawa Allah berkuasa penuh ke atas nasib hamba-Nya. Dia nak buat apa-apa kat kita, ikut dia. Yang ketujuh, kita mesti yakin 100% bahawa Allah bebas berbuat apa sahaja terhadap makhluknya. Yang ke-8, kita mesti yakin 100% bahawa berusaha untuk mengenal dan taat akan Allah adalah wajib. Okay. Ada orang yang dia terikut ajaran yang salah apabila dia faham dari segi hakikatnya semua Allah yang buat, Allah yang tentukan. Jadi dia terkena fahaman Jabariyah. Macam mana fahaman Jabariyah ni? Fahaman Jabariyah ini bagi dia, kita tak perlu buat apa-apa lagi dah. Tak perlu usaha apa-apa, tak perlu ikhtiar apa-apa. Siapa nak sembahyang boleh, siapa tak mau pun tak mengapa. Kerana apa? Kerana nasib kita sudah ditentukan oleh Allah. Segala gerak yang kita duk buat ni pun Allah yang buat. Jadi kalau kita tak sembahyang pun tak salah. Kalau kita tak berpuasa pun tak salah, sebab Allah yang buat. Kalau kita mencuri, berzina, buat dosa pun tak salah, sebab Allah yang buat. Kita ikut saja apa yang Allah takdirkan. Ni ajaran yang salah. Imam Ghazali kata, sungguh pun kita faham bahawa segala perlakuan kita ni Allah yang buat, tetapi taat kepada perintah dia tu wajib. Dia suruh kita jauhi perkara yang haram, wajib jauh. Dia suruh kita buat perkara yang wajib, wajib buat. Dia suruh kita solat fardu, mesti solat fardu. Tak boleh tinggal. Yang ke-9, kita mestilah yakin 100% bahawa Allah memang ada mengutuskan Nabi-Nya. Sebab ada fahaman, terutamanya agama yang di luar daripada Islam lah. Bagi mereka, Tuhan ni dia maha berkuasa, betul. Tuhan nak campakkan apa-apa ilmu kepada makhluk dia, bila-bila masa pun boleh. Memang betul. Dia tak perlukan kepada perantara. Dia boleh campak terus ilmu ke dalam dada kita. Oleh sebab itu, Tuhan dia tak pernah utus Nabi-Nabi, tak pernah utus Rasul-Rasul. Yang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul tu semua bukan dia. Tak boleh pakai belakang. Benarkah begitu? Tak benar. Kerana apa? Kerana cerita Allah menghantar Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dia ini memang betul. Kenapa perlu kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul? Kerana kita punya jiwa ni berlainan. Kekuatan jiwa kita berlainan. Apa yang Allah hantarkan tu ibarat hujan. Hujan ni dia jatuh ke atas bumi. Ada tanah yang dia tak mampu nak takung. Hujan turun-turunnya, tanah tu serap, habis air. Ada tanah yang dia berlopak sikit. Bila hujan turun, dia mampu takung. Takung sehari semalam. Lepas tu habis. Ada tanah yang lopak dia besar lagi, dia boleh takung, boleh bertahan sampai seminggu. Ada tanah yang lagi besar lopak dia jadi tasik, dia boleh bertahan sampai ratus-ratus tahun, ribu-ribu tahun. Hati manusia ni, jiwa manusia ni sama macam tu. Hati kita orang biasa ni ibarat lopak-lopak kecil saja. Kita mampu takung yang datang daripada langit tu sikit. Kadang-kadang untuk kegunaan kita sendiri pun tak cukup. Tapi yang Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni, mereka tu ibarat tasik. Bila Allah turunkan hujan tu, mereka takung banyak. Untuk mereka pun pakai terlebih. Dan mereka boleh alirkan pula ke kawasan-kawasan pertanian yang lain, bagi subur pula pokok-pokok. Jadi sebab itulah
kita ini perlu kepada utusan-utusan Tuhan. Kan dibagi tahu law anzalna hadzal Quran, sampailah ke hujungnya, bahawa kalaulah Al-Quran ini diturunkan ke atas gunung ganang, pecah gunung ganang sebab tak mampu nak tanggung. Siapa yang mampu tanggung Al-Quran ni? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia mampu tanggung sebab jiwa dia kuat. Kalau Al-Quran tu turun kat jiwa kita, mungkin pecah kita ni. Mungkin mati, mungkin gila sebab tak mampu nak tanggung. Para sahabat pun tak mampu tanggung. Sebab tu mereka tak dapat wahyu. Yang dapat wahyu Al-Quran ni Nabi Muhammad saja. Jadi bukan semua orang boleh punya jiwa macam Nabi Muhammad, tak ada pun. Sebab itulah kita ni perlu kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Dan yang ke-10, kita mesti yakin bahawa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Kata Imam Ghazali, apabila Nabi Muhammad ni datang, dia ini adalah penyudah segala Nabi. Dan dia juga adalah pembatal syariat-syariat sebelumnya. Syariat Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, Tau ke, Buddha ke, apa saja syariat, semua terbatal. Semua kena masuk syariat Islam. Sebab itu sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi, orang-orang di Mekah, mereka berkongsi Kaabah dengan agama lain. Berpuluh-puluh agama, semua boleh. Sebab bagi mereka agama-agama ni betul belaka. Jadi kita kongsi. Jadi di Kaabah tu ada banyak sembahan-sembahan. Orang agama Kristian pun pergi situ. Orang sembah berhala sekian-sekian pun di situ. Orang agama lain, berhala lain pula di situ. Semua tu sama, boleh belaka. Kalau tak sama pun boleh belaka. Bila datang Nabi Muhammad, dia bawa Islam, semua agama-agama lain tu dikeluarkan. Islam saja yang boleh sampailah ke hari ini. Ni menunjukkan Nabi Muhammad datang tu, dia membatalkan semua agama-agama yang lain. Jadi tak bolehlah kita kata agama lain pun sama juga, betul juga. Tak ada dah. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad mungkin. Tetapi selepas datangnya Nabi Muhammad, tak betul dah. Kalau agama-agama yang lain tu masih betul lagi, dah tentu boleh kongsi Kaabah. Tak boleh kongsi Kaabah untuk agama Islam sahaja. Itulah 10 perkara yang kita sentuh dalam pelajaran yang lepas tentang mengimani af'al Allah. Jadi pada malam ini, tuan-tuan yang dimuliakan, kita pergi kepada rukun yang keempat. Risalah Qudsiyah ini ada 4 rukun. Ini rukun yang keempat. Rukun keempat pun ada 10 perkara. Rukun keempat ni isi kandungan dia ialah supaya kita ni beriman dengan khabar-khabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga tentang persoalan keimaman umat. Bila kata khabar-khabar daripada Nabi, maksud dia kita mesti percaya kepada hadis. Golongan yang ajaran-ajaran sesat ni dan juga golongan anti hadis, dia tak percaya hadis. Dia tolak, pakai Quran saja, hadis tak pakai. Bagi Imam Ghazali, kalau sesuatu guru, sesuatu aliran, sesuatu buku itu dia tak guna hadis, dia tolak hadis, maksud dia bermasalah lah tu. Kita kena elakkan. Perkara yang pertama, aku ataupun kita mestilah yakin akan kebangkitan dan pengumpulan di hari mahsyar. Maksud dia alam akhirat itu confirm ada. Confirm ada. Sebab ada agama-agama yang dia tak percaya hari akhirat. Itu tak apalah, di luar daripada Islam. Ada ajaran sesat yang dalam agama Islam dia tak percaya hari akhirat. Itu pun ada. Jadi Imam Ghazali dia bagi tahu melalui risalah Qudsiyah ini, kalau jumpa ajaran yang macam itu, ajaran tu maksud dia tak betul tu. Orang-orang bukan Islam ni dia pertikai, macam manalah Tuhan nak hidupkan balik kita yang dah hancur dah. Jadi Allah menjawab dalam surah Yasin ayat 78-79. Maksudnya, katanya siapa yang akan dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, jawablah, yang menghidupkannya ialah yang telah menjadikannya pertama kali.
Orang kata macam mana nak hidup balik ni? Dah jadi tulang-tulang dah ni. Jawapan kita, di manakah susahnya? Kerana ketika Tuhan mula-mula menjadikan manusia dulu, tak ada tulang pun. Rambut sehelai pun tak ada, tulang pun tak ada, genetik pun tak ada, apa pun tak ada. Dia jadikan daripada belum ada lah kepada ada. Itu pun dia boleh buat. Ini pula dah ada tulang-tulang, ada rambut, ada gigi pula sikit. Lagi senang lah. Tetapi bagi Allah, ada tulang ke tak ada tulang ke, dia boleh buat. Sebab dia maha berkuasa. Dalam surah Luqman ayat 28, menciptakan dan membangkitkan kamu daripada kubur hanyalah sebagai menciptakan satu diri sahaja. Maksudnya, nak hidupkan balik kita daripada alam kubur ni sangat senang bagi Allah, sebagaimana dia buat Nabi Adam dulu. Perkara yang kedua, aku mestilah yakin akan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Sebab ada ajaran sesat yang dalam agama Islam dia tak percaya. Ada ajaran batiniah. Ajaran batiniah ni salah satu ajaran sesat lah. Dia tak percaya kata ada pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Tapi dia agama Islam. Dan kalau ajaran anti hadis, kebanyakannya tak percaya. Sebab bagi mereka kononnya alam kubur ni dia tak ada cerita dalam Quran. Mereka pakai Quran saja. Padahal ada. Orang tidur sahaja pun tetap saja mengetahui dengan batinnya kesakitan dan kelazatan akan apa yang dirasainya dengan kesannya ketika terbangun. Macam dalam mimpi lah. Dalam mimpi tu kita kena seksa ke, kena kejar dengan hantu ke, apakah kita terasa kan? Adalah Rasulullah mendengar kalam Jibril dan melihatnya, sedangkan orang-orang di keliling Rasul tidak mendengar dan melihatnya. Nabi Muhammad dia duduk dalam kalangan para sahabat, dalam duduk sembang-sembang duduk tu, tiba-tiba dia dapat wahyu malaikat Jibril datang. Dia seorang saja yang nampak, dia seorang saja yang dengar. Dia seorang saja. Sahabat-sahabat yang dikeliling dia, mereka tak nampak, mereka tak dengar. Tapi itu tetap berlaku. Maksudnya sesuatu yang kita tak nampak tu memang boleh berlaku. Jadi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ni, kalau kita korek kubur tu duduk sekali dengan mayat pun memang kita tak nampak, tetapi ia tetap berlaku. Sebagaimana Nabi Muhammad tadi, dia berinteraksi dengan malaikat Jibril, sedangkan sahabat-sahabat keliling dia tak nampak. Jadi tak ada masalah. Perkara yang ketiga, aku mestilah yakin adanya azab kubur. Jadi golongan batiniah, ajaran sesat, dia tak terima. Kata dia tak ada azab kubur. Golongan anti hadis yang dalam agama Islam pun dia tak terima. Katanya tak ada azab kubur. Dalam Quran ada cerita rupanya. Surah Al-Mu'min ayat 46. Maksudnya, api neraka, mereka dibawa ke sana pagi dan petang, dan pada hari kiamat masukkanlah kaum Fir'aun itu ke dalam siksaan yang sangat keras. Ini cerita masa di alam kubur. Yang Fir'aun tadi, pada setiap pagi dan petang dia dibawa ke neraka. Dia tak masuk lagi, dibawa ke neraka setiap pagi dan petang, kata Quran. Adakah itu siksaan? Itu siksaan. Itu azab kubur lah tu. Azab ni dia tak semestinya sakit bagi fizikal saja. Kadang-kadang sakit jiwa itu pun sudah azab. Sakit mental, kena torture. Bahkan kadang-kadang lebih teruk lagi. Orang yang kena torture fikiran ni lagi teruk lagi keadaan daripada orang yang kena sakit fizikal. Macam dah budak-budak kalau buat salah kan di sekolah. Okey, rotan, dua rotan. Okey, cikgu rotan, no problem. Dah biasa kena rotan. Piak-piak tak ada apa. Tapi kalau kita kata okey, kamu kena masuk bilik ni penuh lipas. Dia jenis takut lipas. Oh, tak mau. Lipas bukan buat apa kat dia pun. Dia tengok lipas pun dia takut dah. Tu siksaan lah tu. Kalau kita letak dia dalam bilik tu, dia nampak lipas tak tahu lah macam mana. Mungkin pengsan lah kot. Kena rotan dia steady. Jumpa lipas dia tak berani. Sama lah juga. Bagi golongan anti hadis ni, dia kata yang itu bukan siksaan. Padahal yang tu siksaan lah tu. Siksaan mental. Sedangkan siksaan yang betul, yang betul-betul masuk ke dalam api tu pada hari akhirat. Tu yang dikatakan, masuklah kaum Fir'aun itu ke dalam siksaan yang sangat keras.
Wajiblah membenarkannya dan tidak menjadi halangan daripada membenarkannya oleh bercerai-berainya anggota tubuh mayat di dalam perut binatang buas dan tembolok burung. Katalah kita ni terkena bom nuklear hancur, habuk pun tak ada, tak kena lah kot azab kubur. Dah tak ada badan, tak kena lah azab kubur. Azab kubur ini, badan kita hancur macam mana pun dia kena juga, kalau bagi orang yang sadar lah. Kerana apa? Kerana ia tidak berlaku di alam syahadah ini, dia tak berlaku di alam nyata ini. Di mana azab kubur tu berlaku? Azab kubur ini dia berlaku di alam barzah. Alam barzah tu alam pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia alam yang tengah-tengah. Di alam pembatas itulah berlaku. Sebab itulah kita tak nampak. Kalau kita korek kubur tu nak tengok dia ni kena seksa tak ni, memang tak nampak. Sebab seksaan itu berlaku di alam barzah. Alam nyata ni kubur mayat dia macam tu lah, seolah-olah tak terusik pun. Jadi Nabi Muhammad dia mengajak kita supaya meyakini adanya alam barzah. Begitu juga bila kita ni dimakan oleh binatang buas masuk perut rimau, tetap juga kalau salah kena juga. Sebab alam kubur ni bukan di dalam tanah saja. Alam kubur ni dia alam barzah. Kita tak tahu keadaan itu di mana alam barzah ni. Macam orang-orang agama Majusi, agama Zoroaster, bila mati dia akan dikebumikan di atas gunung. Cara kebumi dia tu, mayat ni tadi dia akan bagi kepada burung-burung herring. Burung herring makan sampai tinggal tulang. Tulang itulah baru mereka buat apa-apa. Yang daging-daging tadi dia bagi burung herring tu makan. Itu cara pengkebumian orang Majusi. Kononnya cara pengkebumian itu adalah pengkebumian langit. Isi-isi ini semua kena pergi ke langit. Jadi cara nak pergi ke langit tu dia suruh burung herring tu makan. Ikut pahaman dia. Jadi kalau orang tu sadar dia dimakan oleh burung-burung, dia kena tak siksa kubur ni? Kena juga. Kerana siksa kubur tu bukan berlaku dalam perut burung, dia berlaku di alam barzah. Perkara yang keempat, aku mestilah yakin tentang neraca amal, yakni mizan ataupun timbangan. Surah Al-Anbiya 47, dan pada hari kiamat itu kami tegakkan neraca yang betul. Surah Al-A'raf 8 hingga 9, maka barang siapa yang berat timbangan, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka tidak mempercayai keterangan-keterangan kami. Dia Quran kata ada, kita wajib percaya. Perkara yang kelima, aku mestilah yakin adanya titian di akhirat. Titian ini ialah satu jambatan yang memanjang di atas neraka Jahannam. Kita semua ni sebelum masuk ke dalam jannah akan pergi ke neraka dulu. Tapi bukan bermaksud masuk. Semua orang akan pergi ke neraka dulu. Bila masa nak melintas, kerana titian itu dia berada di atas neraka. Nabi Muhammad pun lintas itu. Semua orang akan pergi ke neraka, tapi bukan masuk ke neraka. Jadi orang kata macam mana nak lintas satu titian yang sangat halus, sangat gelap, sangat tajam, macam-macam cerita lah. Jadi Imam Ghazali jawab mudah saja. Yang berkuasa menerbangkan burung di udara, nescaya berkuasa pula menjalankan manusia di atas titian itu. Tak ada masalah. Burung pun Allah boleh buat terbang, apatah lagi nak suruh meniti atas titian tu. Tak ada masalah. Jadi kalau golongan batiniah dia tak percaya. Sebahagian golongan batiniah dia tak percaya adanya titian di akhirat. Kita kena percaya. Perkara yang keenam, aku mestilah yakin tentang jannah dan nar. Jannah dan an-nar, syurga dan neraka, ini memang ada. Sebab ada ajaran agama yang dia tak percaya syurga neraka ni tak wujud. Itu di luar agama Islam lah. Dalam Islam pun ada juga golongan ajaran sesat yang batiniah tadi. Syurga neraka tak ada bagi dia. Syurga neraka tu di sinilah sekarang ni. Sebab tu yang dia duk buat maksiat apa semua kan. Tapi dia makrifat, cerita makrifat juga. Surah
Ali Imran ayat 133. Dan cepatlah menuju keampunan Tuhan dan memasuki syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Punyanya luas syurga tu. Al-Quran kata syurga itu seluas langit dan bumi. Bumi ni pun kita rasa dah luas dah. Padahal bumi kita ni satu titik debu saja yang terapung-apung di alam semesta ni, dalam kerajaan Allah ni. Bayangkan nanti syurga tu seluas langit dan bumi. Punya luas tak tahulah seluas mana. Yang sebesar debu ni pun kita duk rasa besar dah. Kalau seluas langit dan bumi tak tahulah. Syurga itu disediakan untuk orang-orang yang memelihara diri. Maksud dia ada, kerana Quran kata memang ada. Disediakan. Perkataan ini menunjukkan syurga itu adalah makhluk Tuhan. Maka mestilah diperlakukan secara zahir, kerana tak ada kemustahilan padanya. Perkara yang ketujuh, itu tadi khabar-khabar daripada Rasulullah. Yang ni pula cerita tentang keimaman umat. Bukan imam solat, imam umat, maksud dia pemimpin umat. Perkara yang ketujuh, aku mestilah yakin bahawa imam yang benar selepas Rasulullah SAW ialah 4 orang khulafa ar-rasyidin. Sebab kalau golongan Rafidah daripada kaum Syiah ni, dia tak percaya. Bagi dia yang betul Sayyidina Ali. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni tak betul. Sayyidina Uthman tu boleh tahan lah. Tapi sepatutnya Sayyidina Ali. Kalau dia cakap macam itu, maksud dia ajaran itu ada masalah lah tu. Ajaran yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, empat orang ni benar belakang. Tidak ada sama sekali ketentuan daripada Rasulullah kepada seseorang imam sahaja. Jadi kaum Rafidah ni salah satu kaum yang ekstrim lah dalam Syiah. Kaum Rafidah ni kata Nabi Muhammad dah pesan dah, lepas dia tak ada nanti Sayyidina Ali kena jadi pengganti dia. Tak ada pesan-pesan yang macam itu. Kalau ada pesan yang macam itu, dah tentu para sahabat tahu belakang. Ni para sahabat seolah-olah tak tahu. Mereka lantik Sayyidina Abu Bakar, maksudnya mereka tak tahu. Memang tak ada. Takkanlah para sahabat nak menipu pula. Mustahil mereka bersepakat nak menipu. Mesti ada satu orang kata, kita tak boleh buat macam ni. Ni tak, mereka berkumpul ramai-ramai. Siapa kita nak lantik sebagai khalifah? Pilih, naik nama Sayyidina Abu Bakar. Semua pun setuju. Maksud dia memang tak ada cerita yang mengatakan Sayyidina Ali tu yang jadi pengganti. Itu cerita yang dibawa oleh kaum Rafidah dalam Syiah. Abu Bakar tidaklah dia menjadi imam melainkan dengan pemilihan dan bai'ah. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi sokong belakang. Mustahillah berlaku penipuan. Kalau sebahagian sahabat 50% sokong, 50% tak sokong, mungkinlah. Ini sokong, pakat sokong belakang. Cara yang demikian tak ada yang berani melakukan selain daripada golongan Rafidi. Golongan Rafidah tadi. Dalam Syiah ini dia banyak alirannya. Salah satu dia golongan Rafidah. Golongan Syiah yang dekat dengan kita ni nama dia golongan Zaidiyah. Zaidiyah ni dia lebih kurang kita lah, beza sana sikit lah, macam tu lah. Yang lain-lain tu jauh. Rafidah ni antara yang jauh beza. Kemudian isu antara Sayyidina Ali dengan Khalifah Muawiyah. Imam Ghazali dia bagi tahu apa yang berlaku di antara Muawiyah dan Ali adalah berdasarkan kepada ijtihad masing-masing, bukan perebutan daripada Muawiyah mengenai pangkat keimaman. Maksud dia Muawiyah dia bukannya memang target nak jadi khalifah dah. Sebab ketika itu Sayyidina Uthman dia telah dibunuh oleh kaum pemberontak. Jadi tak ada khalifah. Orang-orang yang duduk dekat kawasan itu, mereka kata kena lantik khalifah segera. Kalau tak lantik nanti lagi berlaku macam-macam. Jadi mereka pun lantik Sayyidina Ali sebagai khalifah. Walaupun Sayyidina Ali dia keberatan juga, sebab dia tahu dah, lantik aku ni memang aku nak kena ni, tanggungjawab semua ni. Dah berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman pula. Jadi orang pun setuju lantik Sayyidina Ali. Yang Muawiyah, dia ada hubungan kekeluargaan dengan Sayyidina Uthman. Masa itu
Muawiyah ni dia belum khalifah, dia jadi gubernur. Gubernur ni macam raja lah, raja di Syam, di Syria. Bila dia tahu Sayyidina Uthman dibunuh dan Sayyidina Ali dilantik jadi khalifah, dia buat tuntutan sebab dia ahli waris. Dia kata kepada Sayyidina Ali ni, hantar surat lah tolong selesaikan masalah pembunuhan Sayyidina Uthman dengan segera. Cari pembunuh-pembunuh dia, hukum, selesaikan. Sebab pembunuh-pembunuh ni boleh dikesan. Tahu, beberapa orang tu tahu siapa mereka tu. Yang Sayyidina Ali pula, dia berpandangan, dia beristihad, kes Sayyidina Uthman ini bagi lewat sikit. Kenapa bagi lewat sikit? Sebab masa itu pemberontak tengah banyak di Madinah. Pemberontak tengah ramai, suasana tak tenteram. General-general perang ni, ada yang sokong belah pemberontak, ada sokong belah Sayyidina Ali. Jadi dia kata kalau dia tangkap dan hukum sekarang, takut berlaku perang. Jadi dia nak biar pemberontak-pemberontak ni dah makin reda, baru dia jalankan siasatan, baru dia tangkap. Itu pandangannya. Yang pandangan Muawiyah pula, dia kata tak boleh, yang ni kena buat segera. Nanti orang tu lari nak tangkap macam mana? Dah jadi perbezaan pandangan. Jadi sebenarnya antara mereka ni perbezaan pandangan. Dua-dua pun sebenarnya okey. Tapi kata Imam Ghazali, tidak adalah orang-orang yang mengharapkan hasil yang baik menyalahkan Ali sekali-kali. Sayyidina Ali bagi Imam Ghazali memang betul. Kalau orang nak kata Sayyidina Ali salah tu tidak. Tu kata Imam Ghazali. Perkara yang ke-8, aku mestilah yakin akan kelebihan para sahabat. Bahawa kelebihan para sahabat itu adalah menurut nama urutan mereka. Yang pertama, yang paling afdal ialah Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, yang lebih afdal Sayyidina Umar. Yang ketiga, yang afdal lagi Sayyidina Uthman. Yang keempat baru Sayyidina Ali. Kalau bagi golongan Syiah ni, Sayyidina Ali mesti nombor 1. Yang lain-lain tu bukan. Bahkan kalau Syiah yang ekstrim ni, mereka berkata sekiranya mereka dapat kembali Madinah tu ke tangan mereka, mereka akan mula-mula yang mereka akan buat ialah mengeluarkan 2 berhala Quraisy daripada Madinah. Orang pun tanya, apa benda berhala Quraisy tu? Iaitu jasad Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kan dekat makam Nabi Muhammad tu ada jasad Nabi Muhammad, sebelah-sebelah dekatnya itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka ni tanam, mereka di bawah satu bumbung. Bagi golongan Syiah ekstrim ni, yang tu kena cungkil buat keluar. Sebab dia kata yang tu 2 tu berhala Quraisy. Dia tak iktiraf sebagai sahabat pun, dia kata berhala Quraisy, yakni Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Punya dendamnya mereka, tak setujunya mereka. Bagi mereka Sayyidina Ali mesti nombor 1. Perkara yang ke-9, aku mestilah yakin akan syarat-syarat menjadi imam. Maksudnya jadi khalifah zaman dulu. Syarat-syarat untuk menjadi imam ni bukan imam sembahyang, imam umat. Orang tu kenalah Islam, kenalah taklif, maksud dia dah dewasa dan berakal. Kenalah lelaki, kenalah seorang yang warak, kenalah seorang yang ada ilmu, kenalah seorang yang berkemampuan, dan kenalah daripada suku Quraisy. Yang tu yang layak menjadi imam umat. Sebab sabda Nabi SAW, riwayat An-Nasa'i dan Al-Hakim, imam-imam itu daripada Quraisy. Dia keturunan Quraisy. Umat Islam ni sekarang ni dia tak ada imam tu, dah pecah-pecah dah negara-negara dah kan. Kalau dulu ketua umat Islam tu dia kena keturunan Quraisy, ketua nombor 1 tu. Apabila terdapat beberapa orang yang mempunyai sifat-sifat tadi, maka yang menjadi imam umat ialah orang yang mendapat kepercayaan dan kesetiaan bai'ah dari jumlah terbanyak dari penduduk. Katalah masa nak lantik khalifah tu, ada 2-3 orang yang sama-sama handal. Dia tengok siapa yang paling banyak sokongan, yang tu jadi khalifah. Perkara yang ke-10, aku mestilah yakin dengan strategi menyelamatkan umat. Strategi ni maksud dia macam ni lebih kurang. Katakanlah masa nak lantik khalifah baru tu, khalifah itu dia ada kekurangan. Daripada syarat-syarat yang diberikan tadi, contoh dia dari segi warak dia kurang, tapi syarat-syarat lain ada, dia boleh dilantik. Boleh dilantik.
Jika sukar untuk mendapatkan warak dan berilmu mengenai orang yang akan memegang jawatan keimam umat itu, sedang untuk menolaknya menimbulkan kekacauan yang sukar diatasi, maka kita putuskan dengan sahnya ia menjadi imam. Kalau nak tunggu nanti nak cari satu orang yang betul-betul layak, cukup syarat, baru nak lantik sebagai khalifah, takut nanti perang dah berlaku. Jadi sebelum perang tu berlaku, lantik yang mana yang paling okey. Mana paling okey lantik, memang sah. Tak boleh kita kata tak sah. Dia sah. Kalau di dalam sejarah negara kita ni lah, di Johor, zaman Kesultanan Johor dulu, selepas zaman Melaka, Sultan Johor tu dia mangkat nak ke bumi lah. Anak sulung dia yang sepatut ganti dia pergi ke Pahang, ada urusan. Diutus ke Pahang, ada urusan di Pahang. Tiba-tiba bapak dia mangkat. Bila bapak dia mangkat, dia nak balik lawat jenazah bapak dia, tak akan sempat. Zaman dulu kan naik sampan, naik kapal zaman dulu. Zaman berkerih dulu ni. Pistol pun tak berapa canggih lagi zaman tu. Dan mayat ni pula tak boleh nak simpan, nak kena ke bumi. Jadi para pembesar tadi berpakat, kita kalau nak tunggu putera sulung balik dari Pahang, lambat, entah berapa minggu baru sampai. Jadi sekarang ni yang ada putera bongsu, adik dia, lantik putera bongsu tu sebagai sultan. Sebab apa? Kalau tak lantik, takut nanti orang lain pula mengaku sebagai sultan lah, apa-apa saudara lah, datuk lah kan, sepupu lah, dah jadi perang pula. Dia mau tak mau lantik, jadi adik dia jadi sultan. Terlepaslah abang tu tadi. Sepatutnya abang tu yang dia putera mahkota, patut dia ganti. Tapi masa nak ke bumi tu, ikut undang-undang raja mereka lah, mesti pengganti tu mesti ada, tengok jenazah tu kali terakhir. Tapi dia tak boleh datang. Jadi sah ganti adik dia, walaupun abang dia merajuk lah lepas tu. Abang dia pergi duduk di Riau sebab tak dapat jadi sultan. Tapi sah. Macam tu lah cerita dia. Itulah untuk malam ini. Kita cerita tadi rukun yang keempat, beriman dengan khabar-khabar daripada Nabi Muhammad. Yang pertama, kita mesti percaya adanya hari akhirat, padang mahsyar. Yang kedua, kita mesti percaya adanya soalan malaikat, mungkar dan nakir. Yang ketiga, kita mesti percaya adanya azab kubur, alam barzakh. Yang keempat, kita mesti percaya adanya timbangan amal. Yang kelima, kita mesti percaya adanya titian di akhirat. Yang keenam, kita mesti percaya adanya syurga dan neraka. Yang ketujuh, kita mesti yakin bahawa 4 orang khalifah tu betul belaka. Yang ke-8, kita mesti yakin Sayyidina Abu Bakar paling afdal, lepas tu Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Uthman, lepas tu Sayyidina Ali, dan kemudian sahabat-sahabat yang lain. Yang ke-9, kita mesti pegang dengan syarat-syarat untuk jadi imam umat. Yang ke-10, sekiranya syarat-syarat tak berapa nak cukup, nak elakkan musibah yang bakal melanda, boleh lantik juga. Inilah perkara yang kita kongsikan untuk malam ini.